ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada korang semua yang hadir. Syukur Alhamdulillah kita semua diberi kesempatan untuk kekal bersua, untuk kekal bersia dengan kisah seram daripada pengiring yang selanjutnya di dalam Kisah Seram Alam Jin. Sebelum tu saya nak memberi maklum kepada korang semua yang menonton berkaitan saudara Islam kita di Palestin. Saban hari kita ni dihidangkan dengan begitu banyak perkabaran saudara Islam kita diratah, dimamah dagingnya oleh mereka yang menyokong tindakan Israel. Saya ulang lagi sekali, bukan sahaja ditujukan kepada tentera Zionis Israel, tetapi termasuklah juga kepada semua pendukung yang menyokong Zionis laknatullah, baik secara terang-terangan ataupun secara tidak langsung dengan membantu ekonomi Zionis Israel. Kita cukup sedih sebab tak dapat nak membantu saudara kita secara fizikal di sana. Maka oleh sebab demikian, marilah kita sama-sama membantu dengan sentiasa berdoa kepada Allah SWT dan menyumbangkan bantuan dengan bentuk RM1. Serta yang terakhir sekali, saya mohon kepada korang semua untuk tidak menyokong dengan mana-mana pihak yang membantu dana Israel. Beringatlah korang semua, setiap apa yang kita lakukan sekarang akan diperhadapkan di mahkamah Allah SWT kelak. Mari sama-sama kita dahulukan kisah seram malam ini dengan iringan bacaan surah Al-Fatihah untuk ke semua Islam, ke semua umat Islam dan para syuhada yang gugur di Palestin. Allahu Akbar. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini adalah kisah benar. Pada tahun 2003, pernah berlaku gangguan yang sangat mengerikan yang sukar dilupakan oleh rata-rata penduduk yang menetap di salah sebuah penempatan berlokasi di Felda Jempol, Negeri Sembilan Daru Khusus. Kisah ini diceritakan kembali oleh salah seorang kariah yang duduk di penempatan tersebut selaku salah seorang mangsa gangguan yang pernah diganggu oleh amukan si iblis syaitan berkenaan. Mangsa yang dimasukkan ini adalah bernama Saudara Bian. Seperti yang kita tahu, setiap gangguan pasti ada permulaan yang menjadi punca kepada masalah tu. Bagi kes gangguan setan iblis di Felda Jempol ni, asalnya berpunca pada satu hari ada seorang lelaki dalam lingkungan umur 20-30an macam tu lah pasang radio kuat-kuat dalam bilik rumahnya. Terlampau kuat sehingga kan amat mengganggu jiran-jiran sebelah yang berdekatan. Termasuklah si Pian ni. Pian ni pun antara jiran yang berdekatan juga. Mula-mula tu sabarlah juga sebab tak nak kerukan keadaan. Tetapi bila mana sudah masuk waktu azan maghrib, radio tu masih lagi dipasang dengan kuat. Jiran-jiran ni pun tak boleh dah duduk diam, tak boleh nak sabar dah. Mereka pun berpakat-pakat beramai-ramai serbulah ke rumah lelaki tu. Bila mana sampai di depan rumah lelaki tu, yang menjadi peliknya, pintu depan utama rumah lelaki tu terbuka dengan luas, tak tutup pun. Nak masuk rasa serba salah pula sebab kita ni ada adab. Apa-apa pun kena bagi salam dulu. Assalamualaikum. Ya tuan rumah, Assalamualaikum. Panggil punya panggil, salam punya salam.
tak ada juga respon. Sangkaan awal, mungkin lelaki tu tak dengar kot sebab radio tu dipasang dengan kuat. Bingit gegendang telinga ni. Tak ada pilihan lain. Jiran pun masuk ke dalam rumah, cuba cari tuan rumah di dalam bilik yang kedengaran radio kuat tu. Apabila mereka buka pintu dalam bilik, Astaghfirullahalazim, rupa-rupanya lelaki yang menduduki rumah tersebut sudah meninggal dunia kerana perbuatan menggantung membunuh diri. Saudara Pian antara yang menjadi saksi kepada kejadian tersebut, dan beliau ada sertakan di sini butir-butir penerangan yang cukup jelas bagaimana rupa jasad lelaki berkenaan ketika beliau menggantungkan dirinya. Korang semua nak dengar ke? Okey, macam ni. Saya sampaikan maklumat yang dikongsikan oleh saudara Pian ni. Pandai-pandailah korang imagine, membayangkan keadaan mayat tersebut. Kata saudara Pian, mayat tu dalam keadaan tergantung di kipas siling dalam bilik. Lidahnya terjeling menjulur keluar daripada mulut. Kedua matanya pula ada keluar darah. Satu tubuh badan, baik tangan ke kaki ke muka ke, semua jadi biru. Manakala kalau dilihat atas lantai, ada tumpukan darah. Darah yang menitis mengalir jatuh daripada hidung dan telinga mayat tu. Tak perlu diterangkan lagi, tak perlu dijelaskan lagi bagaimana paniknya keadaan situasi pada waktu itu. Dipendekkan cerita, setelah membuat laporan polis, setelah siasatan pun dilakukan, rupanya lelaki itu bunuh diri sebab putus cinta. Setelah urusan jenazah sudah diselesaikan sebaik mungkin seperti yang dituntut, diperintahkan dalam agama Islam, maka kehidupan jiran tetangga di Felda Jempol ini diteruskan rutin macam biasa. Namun korang semua, ada sesuatu yang tak diduga bakal berlaku. Seminggu kemudian, hampir setiap lewat malam di sekitar perkampungan Felda Jempol ni diganggu dengan ketukan pintu. Ada di antara gangguan yang dialami oleh penduduk kampung, kata mereka kedengaran ada suara yang meminta tolong. Korang nak tahu tak suara tu minta tolong apa? Kata penduduk kampung, mereka dengar suara tu berkata seperti ini, "Tolong, tolong tanggalkan tali di leher aku. Tolong." Malah yang menjadi masalahnya, ada sebilangan kecil penduduk kampung, bila mana selepas kedengaran ada ketukan pintu, mereka pergi buka pintu tu pula. Aduh, kacau. Masa inilah mereka dapat melihat ada pocong tengah berdiri betul-betul depan pintu rumah. Lepas tu apa lagi? Ada yang pengsan lah, ada yang kerasukan lah. Yang kuat semangat pula, mereka tutup pintu semula. Lepas tu demam. Gangguan pocong mengetuk pintu. Itu yang berlaku kepada penduduk kampung. Bagaimana pula dengan nasib si Pian yang dikatakan antara mangsa gangguan si pocong tersebut? Pian ni gangguannya lagi kasar kalau korang nak tahu. Begini kisahnya. Pada satu lewat malam, dalam jam anggaran pukul hampir 1 pagi macam tu, Pian ni tengah melepak dengan 3 orang lagi rakannya, tengah seronok bermain gitar. Tahun 2003, handphone Android mana ada lagi. Jadi rata-rata remaja di kampung akan berhibur, meluangkan masa bermain gitar sampai lewat pagi buta. Itu normal. Dulu perkara biasa berlaku. Lokasi Pian dengan rakan-rakannya melepak malam itu adalah dekat bus stop berhadapan dengan padang bola di kampung Felda Jempol ni. Kalau yang tengah menonton video ni kebetulan dia duduk di kampung tu, dia tahulah tempat yang dimasukkan oleh saudara Pian. Pian and the gang ni kaki gitar, sedang bermain gitar kapuk. Mereka berempat bukan tak tahu ada gangguan pocong, tapi bagi mereka, buat apa nak takut dengan pocong? Nampak depan mata nanti, hempuklah dengan gitar ni. Lagipun mereka berempat, bukannya sorang-sorang, tak payah takutlah. Pepatah ada mengatakan, Pian, tak kenal maka tak cinta Pian. Bila mana jam sudah hampir menunjukkan pukul 2 pagi, tiba-tiba tak disangka-sangka, tengah mereka menyanyikan lagu "Telah ku siapkan satu daerah paling sunyi dalam hati ini untuk kau isteri sebagai tolong
buka tali di leher aku. Tolong, buka tali. Nah, tengah menyanyi, tiba-tiba ada yang menyelit. Tolong buka tali aku. Dan yang lebih mengejutkan lagi, entah macam mana, di depan mereka ada satu bayangan. Sedikit demi sedikit, makin lama semakin jelas. Bentuk tu bertukar menjadi satu sosok yang dinamakan sebagai pocong. Tolong buka tali di leher aku. Menjeritlah mereka berempat ni. Masa ni motor ke gitar ke semua ditinggalkan. Lagi tak cukup tanah koma. Fikiran ni jadi tak waras sebab ketakutan yang teramat sangat. Yang seorang tu dah shutdown, dah pingsan. Yang lagi dua orang berlari berduaan. Manakala saudara Pian pula sorang-sorang melarikan diri. Yang menjadi masalah besar sekarang ni, pocong tu pergi kejar si Pian. Aduh, nasib kau dah Pian. Jauh juga Pian ni nak menapak berlari balik ke rumah. Memang jauh. Datang naik motor, balik guna kaki. Tapi kalau dah takut, penat pun jadi tak penat. Masa Pian berlari, dia sangkakan pocong tu tak kejar dia dah. Jadi Pian ni pun berhenti sekejap. Ambil nafas dulu. Ambil nyawa dulu. Rupa-rupanya bila Pian pandang ke langit, Astaghfirullahalazim, pocong tu ada dekat atas kepala Pian, tengah melayang-layang seiringan dengan kedudukan Pian. Buka tali leher aku. Kali ni Pian kata, mampuslah aku. Mampus. Nak lagi mana, benda tu dah ada dekat atas kepala. Kali ini no stop. Pian berlari tak berhenti. Kena sampai rumah dulu. Apa nak jadi, jadilah. Kalaulah tiba-tiba je buat ada anjing depan mata, dengan anjing-anjing tu aku pergi sepak sekali. Nah, ambil kau. Pecut punya pecut, ambil nyawa. Pecut punya pecut, ambil nyawa. Alhamdulillah, akhirnya sampai jua di depan pintu rumah. Pian menarik nafas lega sebab pintu rumah ada depan mata dia. Pian ketuk pintu rumah. Mak, Abah, buka pintu cepat. Assalamualaikum. Mak, Abah, buka pintu. Tiba-tiba, tolong bukakan tali di leher aku. Tolong. Inilah kali pertama dalam hidup Pian di waktu umur remajanya. Pian ni terkencing-kencing dalam seluar. Habis banjir di atas lantai depan pintu rumah. Sebab apa? Sebab pocong tu dah ada di sebelah kanan Pian. Hui, seram. Bagi saya ni seram habis lah kau Pian. Nak lagi mana Pian? Kejap lagi cium mulut dengan pocong tu. Kata Pian, cukup jelas ya. Dia nampak keadaan rupa pocong tu cukup jelas. Pian memberi gambaran kepada kita semua. Katanya, wajah pocong tu berulat. Kedua biji matanya terjuntai keluar. Lubang hidung pocong tu pula masih lagi disumbatkan dengan kapas. Bau pocong tu usah kira lah. Sukar nak dijelaskan betapa busuknya bau pocong tu. Lebih teruk, lebih busuk daripada bau bangkai binatang. Yang lain tu Pian tak berapa nak ingat. Sebab Pian kata dia jatuh pengsan. Bila Pian sedar, dia dah ada dalam rumah. Mungkin ayahnya yang pimpin masuk dalam rumah tadi. Kemudian mak dan ayahnya bertanya, kamu ni Pian dah kenapa? Bila Pian ni kata dia nampak dan dikejar pocong, terus bapa dia bagi bonus tamparan maut pendekar laut pada Pian. Kamu ni Pian, lain kali dengar cakap, telinga tu jangan sumbat. Kalau tak pekak, jangan buat pekak. Dah tahu satu kampung kecoh pasal setan pocong, lagi nak melepak sampai pagi buta. Berdesing telinga Pian ni kena ceramah dengan bapak dia. Tempias daripada kejadian tersebut, Pian jadi taubat nasuha. Tak memperkecilkan lagi bahana kepada gangguan jin setan iblis ni. Bukan sahaja iman ni boleh dipermainkan, malah keselamatan diri pun boleh tergugat juga. Hati-hati bila berurusan dengan ujian dan dugaan gangguan daripada jin setan iblis ni.
Penduduk kampung setempat berusaha dalam menangani masalah berkenaan. Antara jalan penyelesaian yang diambil adalah membaca surah Yasin dan sering membuat solat sunnah hajat, memohon apa sahaja bentuk bantuan daripada Allah SWT supaya masalah gangguan ini dapat diselesaikan as soon as possible. Setelah hampir sebulan lamanya, barulah kejadian gangguan pocong menggabung ini semakin berangsur hilang dan akhirnya aman seperti sebelumnya. Sekarang sudah tahun 2023, sudah 20 tahun lamanya kejadian itu berlalu. Bagi mereka yang pernah dan masih lagi menjadi sebahagian penduduk kampung Felda Jempol pada lewat tahun 2003, maka pengalaman dan kisah gangguan ngeri itu pasti sukar dilupakan sampai bila-bila, kerana ianya sudah ditakdirkan menjadi salah satu sejarah gangguan amukan setan pocong di Felda Jempol, Negeri Sembilan, Darul Khusus. Itulah kisah yang dikongsikan, yang dikirimkan oleh saudara Pian buat kita semua. Antara pengajaran yang boleh kita ambil di sini, setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Kalau kita nak bercinta, biarlah cinta kita ni pada Allah SWT melebihi cinta kita pada makhluk. Kerana kalau kita terlampau mengikut perasaan cinta kita pada makhluk, nescaya rohani kita akan binasa. Yang terakhir, kalau ditimpa masalah, mohonlah bantuan kepada Allah SWT. Mintalah apa saja kehendak kita yang kita mahukan. InsyaAllah pasti akan dimakbulkan oleh Allah SWT, sama ada dalam bentuk yang kita mahukan atau Allah SWT akan gantikan, akan berikan yang lebih baik buat diri kita. Seperti biasalah, mohon tekan button subscribe, like dan juga share supaya hiburan kisah seram ini dan juga manfaat pengajaran daripadanya kita boleh kongsikan kepada penonton yang lain. InsyaAllah, sekiranya kalau ada umur yang panjang, dipermudahkan urusan oleh Allah SWT, kita akan bersua dan bersia kembali dengan kisah seram daripada pengirim yang selanjutnya di dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada korang semua yang menonton. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidud dhalimin illa khasara.